Hai, selamat datang ke channel Cikuko. Video ini kita akan sambungan sains tingkatan 4, bab 11, daya dan gerakam. Seperti biasa, Cikgu akan menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nora Jira binti Kanri dari SMK Ulu Tiran Johor. Jadi kalau kamu suka video Cikuko, boleh subscribe channel Cikuko, like dan share video Cikuko, dan buka loceng di tepi ya. Dan kita akan bermula dengan satu topik yang baru, yaitu 11.2, graf gerakan linear. Dalam satu topik ini, kamu akan belajar dua jenis graf. Pertama ialah graf sesaran melawan dengan massa. Kedua ialah graf hal laju melawan dengan massa. Sebenarnya huraian terhadap dua jenis graf ini adalah hampir sama dengan huraian terhadap graf jarak melawan massa dan graf laju melawan massa yang kamu sudah belajar pada matematik tingkatan 4, bab 7. Cara huraian mereka adalah hampir sama. Jadi sekarang kita tengok graf sesaran melawan massa dulu. Graf sesaran melawan massa digunakan untuk menunjukkan sesaran suatu objek yang bergerak berubah dengan massa. Ruajah 11.13 menunjukkan graf sesaran melawan massa bagi pergerakan seorang budak lelaki. Bolehkah anda menghuraikan gerakan budak lelaki ini? Jadi satu gambar aja menunjukkan graf sesaran melawan massa. Biasanya maklumat pada pasti Y ialah sesaran. Unit yang diberi di sini ialah meter. Dan maklumat pada pasti S biasanya ialah massa. Dan unit diberi sini ialah saat. Dan kamu boleh perhatikan graf OA, B, C, D ini. Garis OA ini ialah kecunan positif. Garis AB ini ialah kecunan sifar. Dan garis BC ini ialah kecunan positif juga. Dan garis CD ini ialah kecunan negatif. Dan maklumat yang diwakili oleh kecunan graf sesaran melawan massa adalah sama dengan had laju. Maksudnya jawapan bagi kecunan graf adalah sama dengan jawapan had laju. Seterusnya kita akan tengok huraian bagi setiap garis inilah. Pertama kita tengok garis OA dulu. Kecunan bagi garis OA adalah positif dan seragam. Jadi kamu boleh buat huraian bahawa had lajunya adalah seragam. Dan budak itu bergerak 50 meter dari titik permulaan dengan had laju seragam. Jadi kamu boleh tengok balik lagi graf ini. Garis OA ini tadi cikgu sudah cakapkan dia ialah kecunan positif. Kalau kecunan positif maksudnya had laju dia positif juga. Dan titik O di sini ialah titik permulaan budak lelaki itu bergerak. Dan kamu boleh perhatikan dia akan bergerak sampai ke titik A di mana pasti Y ialah 50 meter. Maksudnya budak itu bergerak sejauh 50 meter dalam masa 2 saat. Seterusnya kita tengok garis AB. Kecunan garis AB adalah sifar. Jadi kamu boleh buat huraian bahawa had laju dia adalah sifar. Kalau had laju adalah sifar, ini menunjukkan budak itu berada dalam keadaan rehat, ataupun dalam keadaan bekung, ataupun dalam keadaan yang berhenti dari saat kedua hingga saat ke-8. Jadi kamu boleh perhatikan graf ini. Garis AB ini telah menunjukkan kecunan dia adalah sifar. Ini bermaksudnya budak lelaki itu dalam keadaan rehat dari saat kedua hingga saat ke-8. Seterusnya kita tengok garis BC. Kecunan bagi BC adalah positif dan seragam sama dengan garis OA. Jadi bermaksudnya had laju dia adalah seragam dan budak itu bergerak semula sejauh 50 meter dengan had laju seragam. Jadi kamu boleh perhatikan graf ini. Garis BC ini dia bersambung daripada bacaan 50. Maksudnya budak lelaki ini dia sambung perjalanan dia daripada titik B ke titik C. Yang itu daripada 50 sehingga 100 sejauh 50 meter dalam masa dari saat ke-8 hingga ke saat ke-12. Jadi kecunan BC adalah positif, maksudnya had laju seragam. Akhirnya kita tengok garis CD. Kecunan garis CD adalah negatif dan seragam. Jadi ini bermaksudnya had laju dia adalah negatif dan seragam, yaitu bergerak dalam arah yang bertentangan. Maksudnya budak itu berpatar balik sejauh 100 meter ke titik permulaan dengan had laju seragam. Jadi kamu boleh tengok balik lagi graf ini, garis CD ialah kecunan negatif. Kecunan negatif di sini maksudnya budak lelaki itu berpatar balik sejauh 100 meter ke titik permulaan dia. Cikgu nak tegaskan di sini, kalau bagi graf sesaran melawan massa, kecunan positif menunjukkan arah pergi. Manakala kecunan negatif menunjukkan arah dia balik. Konsep arah pergi dan balik kamu kena tahu. Oleh sebab kecunan di sini ialah negatif, maksudnya had laju dia pun negatif. Seterusnya kita tengok graf jenis yang kedua, yaitu graf had laju melawan massa. Graf had laju melawan massa membolehkan sesaran had laju dan pecutan sesuatu objek yang bergerak itu ditentukan.
Graf hal laju melawan massa di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal yang mula bergerak dari titik O. Cuba Anda huraikan pula gerakan yang dihasilkan oleh motosikal tersebut. Dan sama juga bagi graf hal laju melawan massa, pasti Y memberi maklumat berkaitan dengan hal laju, unit yang diberi ialah ms kuasa negatif 1. Manakala pasti S ini memberi maklumat berkaitan massa, unit massa ialah dalam saat. Jadi kamu boleh perhatikan garis OA, B, C, D ini. Garis OA ini ialah kecunang positif, garis AB ini ialah kecunang sifar, garis BC ini ialah kecunang negatif, dan garis CD ini juga kecunang sifar. Walaupun garis AB dan garis CD ini ialah kecunang sifar, tapi huraian mereka adalah berbeza, tidak sama. Jadi kecunang bagi graf hal laju melawan massa ialah membawa maklumat kepada pecutang. Maksudnya jawapan bagi kecunang graf ini adalah sama dengan jawapan pecutang. Jadi satu konsep yang kamu kena tahu bagi graf hal laju melawan massa ialah luas di bawah graf. Maklumat bagi luas di bawah graf bagi graf hal laju melawan massa adalah sama dengan sesarangan. Maksudnya pertama, kamu kena perhatikan apakah bentuk di bawah graf ini. Biasanya ada 3 bentuk yang kita boleh nampak. Pertama ialah segitiga, kedua ialah segi 4, dan ketiga ialah trapezium. Kalau kamu cari jawapan luas bagi bentuk putih ini, yaitu bentuk di bawah graf ini, maksudnya jawapan luas ini adalah sama dengan jawapan sesarangan. Jadi ini adalah konsep bagi luas di bawah graf bagi graf hal laju melawan massa. Jadi seterusnya kita akan tengok huraian bagi setiap garis ini. Pertama kita tengok garis OA dulu. Kecunang garis OA adalah positif dan seragam. Dan ini bermaksudnya hal laju motosikal itu bertambah secara seragam. Pada masa yang sama, pecutang motosikal adalah seragam. Jadi kamu boleh perhatikan graf ini ya. Garis OA ini adalah kecunang positif, betul? Kalau kecunang positif bermaksudnya hal laju dia bertambah secara seragam. Pada masa yang sama, pecutang adalah seragam. Jadi garis yang kedua ialah garis AB. Kecunang garis AB adalah sifar. Kalau kecunang adalah sifar, maksudnya hal laju motosikal itu adalah marah. Dan pecutang motosikal adalah sifar. Pecutang motosikal adalah sifar sebab kecunang dia adalah sifar. Sebab tadi cikgu sudah cakap, kecunang graf adalah mewakili jawapan pecutang. Sebab itu apabila jawapan kecunang adalah sifar, maksudnya jawapan pecutang juga adalah sifar. Dan kamu boleh perhatikan graf ini lagi. Garis AB ini ya, kecunang sifar. Tapi motosikal itu dia masih bergerak dengan hak laju 8 ms kuasa negatif 1. Maksudnya pada garis AB ini, motosikal itu masih dalam keadaan yang bergerak. Banyak pelajar salah faham kecunang sifar bagi garis AB ini. Mereka ingat motosikal bagi garis AB ini ialah berhenti ataupun dalam keadaan bekung. Bukan, sebab pada garis AB ini, kamu masih boleh dapat bacaan positif bagi hak laju. Maksudnya motosikal itu masih dalam keadaan yang bergerak dengan hak laju yang malah. Jadi seterusnya kita tengok garis BC. Kecunang garis BC adalah negatif dan seragam. Ini bermaksudnya hak laju motosikal berkurang secara seragam. Dan motosikal itu bergerak dengan pecutang negatif atau ngia pecutang seragam. Perkataan pecutang negatif adalah sama dengan perkataan ngia pecutang. Ngia pecutang di sini sudah membawa maksud yang negatif. Biasanya pelajar buat kesilapan di sini ialah dia akan tulis jawapannya pecutang negatif. Tidak boleh ya? Itu ialah jawapan yang salah. Ingat cikgu tadi sudah cakap, ngia pecutang ini sebenarnya sudah membawa maksud yang negatif. Sebab itu kamu tak perlu tulis lagi perkataan negatif di belakang sini lagi ya. Dan maksud baginya pecutang adalah sama dengan pecutang negatif. Mereka adalah maksud yang sama. Dan kamu boleh perhatikan garis BC ini, kecunang adalah sifar, dan ini bermaksudnya hak laju berkurang secara seragam, dan motosikal itu mengalami pecutang negatif ataupun ngia pecutang. Jadi akhirnya kita tengok garis CD. Kecunang garis CD adalah sifar. Kamu boleh perhatikan pada graf ini, kecunang AB dan kecunang CD adalah sama, yaitu sifar, betul? Tapi huraian mereka tidak sama. Tadi cikgu sudah cakap bagi garis AB, kamu masih dapat bacaan positif bagi hak laju, betul? Tapi bagi garis CD, kamu perhatikan jawapan hak laju dia ialah sifar. Maksudnya kalau sesuatu objek dia ada hak laju ataupun hak laju dia ialah sifar, maksudnya objek itu ialah dalam keadaan bekung ataupun dalam keadaan yang berehat ataupun dalam keadaan yang berhenti. Jadi kamu boleh buat huraian bahawa hal laju motosikal adalah sifar. Jadi maksudnya motosikal berada dalam keadaan bekung ataupun dalam keadaan yang berehat ataupun dalam keadaan yang berhenti. Oleh sebab kecunang adalah sifar, maksudnya pecutang motosikal itu adalah sifar juga lah. Jadi seterusnya kita tengok berapa soalan pengiraan bagi dua jenis graf tersebut.
Jadi pertama kita tengok contoh soalan bagi graf sesara melawan masa. Soalan 1, graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Jadi ini adalah satu graf sesara melawan masa. Soalan A, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat yang pertama? Jadi kata kunci di sini adalah selepas 4 saat yang pertama. Biasanya pelajar tidak faham apa maksudnya selepas 4 saat yang pertama. Selepas 4 saat yang pertama ini, maksudnya dia nak kamu cari jawapan bagi 4 saat yang pertama. Sebab itu kita hanya tengok maklumat dari 0 sampai 4 sahaja. Jadi kamu letak pembaris pada 4 di sini. Lepas itu kamu lukis satu garis putus-putus ke atas sampai garis biru ini ya. Lepas itu kamu sambung garis putus-putus ke arah pasi Y. Dan kamu dapati bahawa garis putus-putus kamu akan sentuh pada bacaan 6. Jadi jawapan 6 ini adalah jawapan bagi soalan A lah. Yaitu sesaran yang dilalui oleh kereta mainan itu pada 4 saat pertama. Jadi kamu boleh lucu jawapan yang dia beri. Kamu boleh nampak garis putus-putus dilukis pada 4 sini kepada garis biru ini. Lepas itu sambung garis putus-putus sentuh pada bacaan 6. Jadi jawapan sesaran adalah sama dengan 6 meter. Lepas itu kita tengok soalan B. Berapakah hal laju kereta mainan itu dari masa 3 saat hingga masa 5 saat? Maksudnya kamu kena tengok maklumat dapat 3 hingga ke 5. Jadi dari 3 saat hingga 5 saat, dan kamu dapati bahawa garis biru ini yang kamu kena rujuklah. Tadi kita sudah bincang jawapan hal laju adalah sama dengan kecunan graf sesaran melawan masa. Maksudnya kamu cari jawapan kecunan bagi garis biru ini. Jadi ini yang merujuk kepada jawapan bagi hal laju lah. Jadi masih ingat apakah rumus bagi kecunan? Rumus bagi kecunan adalah sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Sebenarnya rumus kecunan ini adalah daripada matematik yang kamu sudah belajar. Sama rumus kecunan dia. Jadi pada garis ini kamu kena tentukan dua koordinat. Jadi ini adalah koordinat yang pertama yaitu S1, Y1. Jadi S1 ialah 3 dan Y1 ialah 4. Jadi maksudnya kamu boleh tulis koordinat S1, Y1 ialah 3, 4. Selepas itu kita tengok koordinat bagi titik ini yaitu S2, Y2. Dan pada titik ini, S2 ialah 5 dan Y2 ialah 8. Jadi kamu boleh tulis koordinat S2, Y2 ialah sama dengan 5, 8. Jadi kamu ganti masuk ke dalam rumus kecunan. Y2 ialah 8. Betul? Dan nampak ini ialah Y2, 8. Tolak dengan Y1 yaitu 4 di sini. Ada nampak? Ganti masuk ke sini ya. Bahagi dengan S2 ialah 5. Ada nampak? Sama 5. Tolak dengan S1 ialah 3. Jadi tolak dengan 3. Dan unit kamu kena tulis atas ini yang mewakili Y, betul? Kalau mewakili Y, jadi kamu kena tengok pasi Y, apakah unit dia. Jadi unit yang diberi di sini ialah meter. Jadi maksudnya di sini kamu tulis meter di sini ya. Malah kalau di bawah sini merujuk kepada koordinat S. Jadi koordinat S maksudnya kamu kena rujuk pada pasi S, yaitu masa. Jadi unit yang diberi oleh masa ialah saat. Maksudnya di bawah sini kamu kena tulis unit masa ialah saat. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 8 tolak 4, jawapan ialah 4 meter. Lepas itu di bawah ini 5 tolak 3, jawapan ialah 2 saat. Lepas itu kamu boleh tekan kalkulator 4 bahagi 2, jadi jawapan ialah 2 meter sesaat. Ataupun 2 meter S kuasa negatif 1. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan B. Seterusnya kita tengok soalan 2. Graf di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal di sepanjang lintang yang lurus. Jadi satu graf sesaran melawan masa diberi. Di soalan A, berapakah sesaran motosikal itu selepas 4 saat? Jadi kata kunci di sini ialah selepas 4 saat. Selepas 4 saat tadi cikgu sudah cakap, ini merujuk kepada 4 saat yang pertama seperti soalan 1. Selepas 4 saat tadi cikgu sudah cakap, sama dengan soalan 1, yaitu menunjukkan 4 saat yang pertama. Jadi maksudnya kamu tengok dari 0 sampai 4 saat di sini. Jadi kamu boleh letak pembaris kamu di 4 di sini. Lepas itu lukis satu garis lurus ke atas sampai ke garis biru ini. Lepas itu pusing, lukis satu garis lagi ke arah pasi Y. Dan kamu dapati bahawa dia sentuh pada bacaan 15. Maksudnya bacaan 15 ini ialah jawapan bagi soalan A. Maksudnya sesaran yang dilalui oleh motosikal itu selepas 4 saat. Ataupun pada 4 saat yang pertama ialah 15 meter. Di jawapan bagi soalan A, kamu boleh tulis sesaran adalah sama dengan 15 meter. Soalan B, berapakah hal laju motosikal itu dalam 6 saat hingga 12 saat? Jadi seperti soalan 1, jawapan hal laju adalah sama dengan kecunan graf. Jadi kamu rujuk balik lagi graf ini, mana satu garis biru kamu kena cari.
Jadi dia dari 6 saat hingga 12 saat, betul? Maksudnya garis biru ini yang kamu kena cari, yo. Jadi seperti biasa, kalau nak cari kecurangan, mesti pakai rumus kecurangan, yaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Biasanya koordinat pertama ialah di depan, dan koordinat kedua ialah di belakang. Jadi ini ialah di depan, jadi ini ialah koordinat pertama, dan ini ialah di belakang, maksudnya ini ialah koordinat kedua. Jadi apakah koordinat yang pertama ini sangat jelas, so S1 ialah 6, dan Y1 ialah 15. Jadi kamu boleh tulis koordinat S1, Y1 adalah sama dengan 6 dan 15. Seterusnya kita tengok koordinat yang kedua, yaitu S2, Y2. Jadi sangat jelas S1 ialah 12. Jadi kamu boleh tulis S2, Y2 adalah sama dengan 12 dan 0. Jadi dua koordinat sudah ada, jadi kamu boleh ganti masuk ke dalam rumus kecurangan. Y2 ialah 0, ada nampak? Tolak dengan Y1 yaitu 15, bahagi dengan S2 yaitu 12, tolak dengan S1 ialah 6. Jadi unit A di atas ialah koordinat Y, jadi kamu rujuk pada pasti Y, unit yang digunakan ialah meter, dan di bawah ini ialah koordinat S, maksudnya kamu rujuk pada pasti S, unit yang digunakan ialah saat. Lepas itu tekan kalkulator kira 0 tolak 15 bahagi dengan 12 tolak 6, dan jawapan yang kamu dapat ialah negatif 2,5 meter sesaat. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan B, ya. Seterusnya kita tengok contoh pengiraan bagi graf hal laju melawan masa. Soalan 1, pergerakan sebiji bola boleh diwakili oleh bentuk graf di bawah. Jadi satu graf hal laju melawan masa diberi. Soalan A, berapakah sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat yang pertama? Jadi soalan ini sangat jelas, so tiada kamu cari 4 saat yang pertama, berapa sesaran yang dilalui, ya. Sebelum ini cikgu sudah cakap, bagi graf hal laju melawan masa, kalau kamu nak cari maklumat sesaran, kamu mesti guna kaedah luas di bawah graf. Pertama, kamu cari 4 saat yang pertama, mana satu garis kamu kena rujuk. Sangat jelas dari 0 sampai 4 di sini, maksudnya garis biru ini yang kamu kena rujuk lah. Dan kamu tengok di bawah bentuk graf ini, apakah bentuk dia? Sangat jelas, ini ialah bentuk segi 4, betul? Luas bagi segi 4 ialah panjang darat dengan lebar. Jadi kamu boleh tengok jawapan yang dia tulis. Sesaran adalah sama dengan luas di bawah graf hal laju melawan masa, yaitu panjang darat dengan lebar. Panjang dia ialah 4, dan lebar dia ialah 1. Dan kamu perhatikan 4 ini yang di pasti S, maksudnya unit dia ialah saat. Dan 1 ini merujuk kepada pasti Y, maksudnya unit dia ialah ms kuasa negatif 1. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 4 darab 1, jadi jawapan ialah 4. Dan unit bagi sesaran kamu boleh rujuk ini ialah meter. Maksudnya akhirnya unit kamu tulis di sini ialah meter. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan A. Seterusnya kita tengok soalan B. Tentukan pecutan bola tersebut dari masa 8 saat hingga masa 12 saat. Jadi kata kunci dia nak kamu cari pecutan. Dan kata kunci yang kedua ialah 8 saat hingga masa 12 saat. Jadi maksudnya mana satu garis kamu nak cari, kamu tengok 8 hingga 12. Jadi kamu boleh guna pembaris. Dari 8, lukis satu garis ke atas. Jadi sangat jelas garis biru ini yang kamu kena rujuk lah. Tadi kita pun sudah bincang, jawapan bagi pecutan adalah sama dengan kecurangan graf. Maksudnya kamu cari jawapan kecurangan bagi garis ini yang rujuk kepada jawapan pecutan lah. Jadi sama juga kamu boleh guna rumus bagi kecurangan, yaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Maksudnya kamu kena cari dua koordinat juga. Di sini adalah koordinat 1 dan di sini adalah koordinat 2 lah. Pada koordinat 1 ini, S1 ialah 8 dan Y ialah 3. Jadi kamu boleh tulis jawapan bagi S1, Y1 adalah sama dengan 8, 3. Seterusnya pada titik yang kedua, S2 ialah 12 dan Y2 ialah 0. Jadi kamu boleh tulis koordinat bagi S2, Y2 adalah sama dengan 12, 0. Jadi seterusnya kamu boleh gantikan dua koordinat ini masuk ke dalam rumus kecurangan. Di Y2 sangat jelas ialah 0, tolak dengan Y1 ialah 3, bahagi dengan S2 ialah 12, tolak dengan S1 ialah 8. Jadi kamu tengok unit, dan di atas ialah koordinat Y, maksudnya kamu rujuk pada pasti Y ya. Dan unit dia ialah ms kuasa negatif 1, jadi kamu tulis di sini. Dan di bawah ini ialah koordinat S, maksudnya kamu rujuk pada pasti S. Unit yang digunakan ialah saat, jadi kamu tulis di bawah sini. Jadi tekan kalkulator, dan kamu dapati bahwa jawapan akhirnya ialah negatif 0,75 ms kuasa negatif 2. Seterusnya kita tengok soalan 2. Graf hal laju melawan masa di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal, dan satu graf hal laju melawan masa diberi. Soalan A, tentukan hal laju apabila satu masa adalah sama dengan 4 saat. Kata kunci soalan ini ialah hal laju. Maksudnya kamu boleh terus dapat jawapan dapat pasti Y di sini.
Dan kata kunci kedua ialah masa, yaitu 4 saat. Maksudnya kamu boleh letak satu pembaris di sini. Dari 4 kamu lukis ke atas sampai ke garis biru ini. Lepas itu pusing, lukis satu garis lagi ke arah pasi Y. Dan kamu dapati bahawa garis yang kamu sentuh ialah pada bacaan 10. Maksudnya ini adalah jawapan bagi soalan E1 lah. Jadi kamu boleh tulis jawapan bagi E1 ialah H laju pada masa 4 saat adalah sama dengan 10 ms kuasa negatif 1. Jadi seterusnya soalan yang sama, tentukan H laju apabila 2. Masa adalah sama dengan 8 saat. Jadi guna kaedah yang sama, kamu letak pembaris kamu di 8 sini. Lepas itu lukis satu garis ke atas sampai ke garis biru ini. Lepas itu pusing, lukis satu garis dulu sampai ke pasi Y sini. Dan kamu dapati bahawa bacaan di sini ialah 15. Maksudnya ini adalah jawaban bagi soalan E2. Jadi kamu tulis jawapan H laju pada masa 8 saat adalah sama dengan 15 ms kuasa negatif 1. Seterusnya kita tengok soalan B. Cari sesaran pada selang masa 0 saat hingga 10 saat. Maksudnya kata kunci di sini adalah dia nak kamu cari sesaran dari 0 hingga 10 saat. 10 ini kita sudah bincang. Bagi graf H laju melawan masa, kalau nak cari jawapan sesaran, kamu mesti guna kaedah luas di bawah graf. Jadi kita cari ya, mana satu garis kita kena lucu dari 0 saat hingga 10 saat. Jadi dari 0 sampai 10 di sini ya. Maksudnya garis merah ini yang kamu kena lucu dari 0 sehingga 10 saat. Jadi apakah bentuk di bawah graf ini? Dan soalan ini dia sudah tolong kamu warnakan. Jadi di bawah bentuk graf ini dia ada segitiga dengan sisi 4. Dan jawapan luas bagi kedua-dua bentuk ini adalah sama dengan jawapan sesaran. Jadi kamu boleh lucu jawapan B di sini. Sesaran adalah sama dengan luas di bawah graf H laju melawan masa. Jadi adalah sama dengan luas segitiga ini tambah dengan luas segi 4 tepat ini. Rumus bagi luas segitiga ialah 1/2 darab dengan tepat darab dengan tinggi. Jadi 6 ini merujuk kepada tepat segitiga dan tinggi segitiga ini ialah merujuk kepada 15. Kalau kamu perhatikan 6 ini ialah pada pasi S, yang itu unit ialah saat. Jadi kamu tulis 6 saat di sini bagi tepat segitiga. Jadi 15 ini ialah pada pasi Y, dan unit dia ialah ms kuasa negatif 1. Jadi tinggi segitiga ini kamu tulis 15 ms kuasa negatif 1 lah. Lepas itu kita tengok luas bagi segi 4. Jadi apakah rumus bagi luas segi 4, yaitu panjang darab dengan lebar, betul? Jadi panjang segi 4 boleh lucu daripada 6 sampai 10. Jadi berapa panjang di sini? Biasanya kita pakai unit belakang tolak dengan unit yang depan. Ingat kalau kita nak cari sesuatu ukuran, kita kena guna unit belakang tolak dengan unit yang depan. Dan kamu boleh perhatikan 10 dan 6 ini ialah pada pasi S. Jadi unit yang digunakan ialah saat. Jadi kamu boleh tulis di sini panjang sisi 4 ini ialah 10 saat tolak dengan 6 saat. Unit belakang tolak dengan unit depan. Jadi ini ialah lebar bagi sisi 4. Jadi jawapan ialah 15. Jadi 15 ialah pada pasi Y. Jadi unit yang digunakan ialah ms kuasa negatif 1. Jadi lebar bagi segi 4 kamu boleh tulis 15 ms kuasa negatif 1. Jadi kamu boleh tekan kalkulator kira semuanya. Jadi jawapan akhir ialah 105. Dan unit bagi sesaran kamu boleh lucu ini iaitu meter. Jadi unit yang terakhir kamu tulis meter. Jadi video ini sampai sini saja. Video ini kita belajar dua jenis graf, yaitu graf sesaran melawan dengan masa dan graf H laju melawan dengan masa. Seterusnya kita pun belajar cara huraian terhadap kedua-dua jenis graf ini. Dan akhirnya kita pun belajar cara pengiraan terhadap dua jenis graf ini. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, kamu boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi ya. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.